Melayu akan hilang 10 tahun. Mahathir ada masalah. Anak dia disasar. Kenyataan Trisakok MCA sudah sesat dan MCA perlu keluar daripada BN. Sebab Teresa nak kahwin UMNO cepat-cepat. Selagi tak kahwin UMNO, mereka tak akan jadi kerajaan. Mereka menjadi kerajaan sementara. Bila-bila boleh cerai, nanti UMNO kahwin lain. Setiausaha MCA pada 22 November 2022 mengeluarkan kenyataan undi tak percaya kepada Zahid. Nak pecat Zahid sebagai pengerusi BN. Kalau DAP tetap DAP. Oh, PAS is a monster. PAS Taliban. Itu perkauman. Disepakati MCA sekarang tak ada apa-apa jawatan dan kementerian atau baru MCA mula bersuara. Dulu macam kucing. Social media cakap Anthony Loke adalah menteri yang terbaik. Dia terbaik. Apa yang dia buat? Payah jadi Jasmine. Sebenarnya Tuanku Abdullah ini berdepan dengan cabaran dinamika politik yang paling dahsyat. Bila semua orang hitamkan bosku, jadi Perdana Menteri semua orang sembah. Bila tak jadi Perdana Menteri, semua orang nak penjarakan dia. Saya akan keep on calling the bluff. Kalau Tun Mahathir bluff, I call his bluff. Saya tak takut siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua peminat-peminat podcast Cakap Hub. Hari ini kami bersiaran lagi di studio kami, akan mengupas isu-isu semasa, isu-isu politik yang cukup panas secara terbuka tanpa sebarang tapisan. Kita berbicara dari hati ke hati. Seperti biasa, saya dan juga saudara Shani On akan menemani anda. Tapi hari ini, kepada para pemirsa daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Brunei yang menjadi penonton setia kepada kami, hari ini ada sesuatu yang sangat istimewa. Kami bawakan salah seorang pemimpin, bekas pemimpin tertinggi daripada MCA, YB Senator Datuk Tilianka. Apa khabar, Tok? How are you, sir? Okey, terima kasih atas jumputan. Dapatlah bersama-sama sembang-sembang politik. Saya suka baju Datuk ni bunga-bunga ini, Tok. Okey, terima kasih. Kami membawakan seorang tokoh daripada MCA ni kerana beliau sering membuat tampil dengan idea-idea yang begitu bernas, dengan kata-kata yang begitu kritis dan sekali-sekala itu pedas juga, Syan. Pedas. Jadi tu, soalan pertama lah, kita tu tejah kepada Datuk. Apa sebenarnya pada ketika ini wujudnya kerajaan perpaduan di bawah Tusi Anwar Ibrahim? Ada UMNO, ada PKR, ada DAP. Jadi di mana sebenarnya haluan dan pendirian MCA pada ketika ini? Sering kali orang nak mengaitkan saya dengan MCA. Ya, memang saya atas MCA, platform MCA dan sebagainya. Tapi naluri saya, falsafah saya dan cara budaya saya tidaklah stereotip MCA. So, kalau you tengok dari segi pemikiran saya lebih progresif, saya berani mencabar establishment ataupun I dare to go out of comfort zone. So itulah beza saya. Jadi kalau kita selalu katakan tadi katakan kebelakangan ini politik. So politik kita semakin dinamik. Dan kalau kita katakan kita go back to the more kotak-katik politik sebelum ini, yang kita akan buat banyak kesilapan, salah tanggapan dan sebagainya. So bagi saya politik adalah satu sains. Bila politik ada berdasarkan political science, kita kena berlandaskan fakta. Kita kena terima fakta, hakikat dan kita jangan hakikatkan hakiki. Masalah kita sekarang, kita banyak putar belik. Dan itulah yang menyebabkan orang kebingungan. Kerana kalau dari segi tahap pemahaman politik negara kita, saya berani kata kita tidak boleh katakan semua orang sudah fasih pakar politik. Sebab politik ini berlapis-lapis. Dan bagi orang Melayu, politik perjuangan lain, tanggapan lain. Bagi orang Cina lain, orang India lain. Dan orang Sabah, Sarawak sekarang pun. Kesedaran politik itu semakin meningkat. Dan masing-masing mempunyai tuntutan politik, hasrat, harapan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan masalah kita, walaupun kenapa kita panggil kerajaan perpaduan? Perpaduan bukanlah satu masalah dalam negara kita. Kita lama wujud bersatu padu dah. Cuma kita sekarang dikotak-katikkan, dipecah belahkan. Maka kita adakan payung atas naungan Tuanku, kerajaan perpaduan. Kerana kita sudah
tidak bersatu padu lagi. Bukan rakyat tidak bersatu padu. Lapisan bawah tak ada masalah. Lapisan bawah semakin akrab, semakin kurang prasangka dan sebagainya. Masalahnya lapisan atasan, orang politik, parti-parti politik. Ini semua berlaku sebab apa? Sebab perjuangan politik intra kaum di kalangan orang-orang Melayu semakin sengit. Kalau dahulunya UMNO dengan PAS saja. Sekarang berapa parti berlandaskan Melayu dan Islam. Lebih daripada 2 tu. Dan masing-masing membawa dan memperalatkan agama, kaum, budaya bahasa kurang. Sebab budaya dan bahasa tahap itu kita sudah lepas. So masalahnya, macam kononnya, saya bukan Melayu, saya tak boleh sentuh isu-isu Melayu. Salah. Saya adalah warga negara Malaysia yang setia kepada negara dan saya akrab dan selalu concern pada negara dan perkembangan negara. Dan saya pergi sekolah kebangsaan darjah 1. Masa saya masuk, kawan best friend saya lah, kawan karib saya orang Melayu dari Kampung Dong. So bila sampai sana tahun 69 berlaku racial riot, peristiwa Mei 13 tahun 1969. Semestinya ia membawa satu kesedaran dan juga satu pertanyaan, satu persoalan pada saya. Kenapa perlu kita bergaduh atas perkauman? Itu yang menyebabkan saya mempunyai tarikan pada perkembangan dan kajian politik dan sebagainya. Serta memahami apakah masalah perjuangan jurang. Dan bila saya berkecimpung dalam politik, saya nak jadi jambatan antara kaum. Dengan orang Cina, saya akan membela orang-orang Melayu. Dengan orang Melayu, saya membela orang Cina. Supaya kita dapat mencari titik persetujuan. Dan juga kita dapat bersetuju titik-titik yang tidak perlu dititikkan. Bermakna agree to disagree and agree to disagree. Agree to agree and agree to disagree. Nah, saya berani kata, masa saya lepas Mei 13, memang dari isu dasar dan sebagainya, dia dan nada lebih pada perkauman, kebudayaan dan sebagainya. Dan ramai pelajar-pelajar kawan-kawan saya keluar negeri. Ibu bapa akan sebab tidak dapat, sebab kuota, tak dapat pergi universiti, baru 5 universiti awam saja. Itu pun kuota. So ramai yang cerdik, pandai boleh belajar, tak ada tempat. Dan tingkatan 5 ke tingkatan 6 pun masalah bila saja tak dapat kredit bahasa Malaysia dan sebagainya. So kawan-kawan saya, saya antara yang telah ditawarkan untuk belajar di NUS, jurusan undang-undang Singapura. Dan masa itu kalau kita nak dapat masuk universiti saja untuk ijazah biasa sastra saja pun payah. Tapi saya ditawarkan dengan jurusan undang-undang, Fakulti Undang-Undang Singapura. Tapi saya memilih untuk belajar dekat Universiti Malaya apabila saya ditawar. Ramai kawan saya semua pergi Singapura. Sebab Singapura dekat sini dia nak dapat basic science degree, tak dapat. Singapura offer dia kejuruteraan. Tapi Datuk, apabila Datuk berbicara tentang kaum bukan Melayu susah nak masuk universiti dan sebagainya kan, mengikut kota, tapi zaman tu MCA berkuasa. Adakah MCA gagal untuk membela nasib bukan Melayu? Nanti saya cerita ni tu. Saya nak cerita, so masa itu kalau kita nak masuk universiti pun susah. Sana dapat professional course. Semua orang nak pergi professional. Semua kawan-kawan saya ramai pergi ke Singapura. Tapi Singapura ada syarat. Kita belajar sana, kena diikat jamin untuk bekerja di Singapura. Bermakna dia brain drain lah. So saya fikir pula, kerajaan saya bagi saya belajar tingkat darjah 1 hingga darjah 6, tingkatan 1 hingga tingkatan 6, 12 tahun. Singapura bagi saya 3 tahun. Saya kerja dekat Singapura. Saya setia pada negara, saya nak kembali balik untuk negara. So kawan-kawan saya semua ketawakan saya. Ramai kawan pergi Singapura. So berbalik kepada masa itu MCA lepas Mei 13, MCA bukan dalam Barisan Nasional. Gerakan masuk Barisan Nasional dulu. Tetapi MCA hasrat, harapan masa itu NGO masyarakat Cina, dewan-dewan perniagaan, hasrat mereka MCA masuk bersama-sama kerajaan. Tetapi sebelum itu sebelum itu perikatan. Masa lepas Mei 13 1970 Barisan Nasional.
barisan yang merangkumi dan ada dasar ekonomi baru. Bukan dasar ekonomi baru, that one is under Mageran, masa Mageran dan sebagainya. There is an interim period. So MCA go in under that condition. Bukan MCA sebelum Mei 13, bermakna Alliance, MCA, MIC, UMNO. Dan kita semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. This totally different. So, that's why banyak prasangka MCA dalam kerajaan, kenapa tak buat ini. Tapi masa itu, sensitivity orang Melayu tinggi. Emosi Melayu tinggi. Dan ketidakyakinan orang Melayu tinggi. Sebab dimomokkan. Konon Chinese taking over dan Chinese ini, Chinese itu. So masa itu kita tak boleh sentuh apa-apa isu yang sentuh tentang Melayu saja. Jangan sentuh bahasa itu. Melayu, bahasa Malaysia mesti jadi sensitif. So sama tu mengapa saya menentang hari ini kita katakan 3R tidak boleh disentuh. Sebab 3R is part and parcel of our life. Kita kena sentuh. Tapi apa yang patut disentuh, apa yang tidak patut disentuh. Kita perlu banyak lagi conversation, kita perlu banyak pemahaman, kita perlu banyak pemupukan, persefahaman terhadap bahasa, terhadap kaum, bangsa, terhadap institusi raja, terhadap agama. Apabila kita memumukkan 3R tak boleh sentuh, semua orang jadi sensitif. Masing-masing simpan prasangka yang tidak dapat dibetulkan. Kenapa kita ada intellectual discourse? Bila kita ada intellectual discourse, baru kita memahami mana hakikat, mana hakiki. Mana kita telah dimomokkan, mana adalah yang sebenarnya. Apa yang patut kita khawatir, apa yang tak perlu pun kita khawatir. Macam hari ini Tun Mahathir, dia bercakap yang bukan-bukan. Itu masa dia mainan politik ini, dia dah main sebelum Mei 1649. Before 1969. Dia cuma mainan yang sama pada penonton yang baru, dalam generasi orang baru. Tapi saya pernah baca Malay Dilemma sebelum Mei 13, selepas Mei 13. Saya baca Time Bomb Lim Kit Siang. Saya tengok perubahan Lim Kit Siang dengan Mahathir jadi kawan akrab dan sebagainya. Semua saya tengok. Jadi maksudnya adakah Datuk bermaksud Tun Mahathir salah seorang punca berlakunya Mei 13? Bukan, itu peribadi lah, itu becomes a judgment. Saya tak mau jadi judgmental. Cuma katakan peranan yang dia main, provokasi, dan nada-nada perkauman dan sebagainya. So saya rasa negara kita sebelum Mahathir dan negara kita selepas Mahathir banyak berbeza. Politik kita, sentimen kita, ekosistem kita banyak berbeza. Mahathir adalah seorang doktor. Dari segi, kita jangan cakap kaum. Dia adalah seorang doktor, sebenarnya keturunan India, tapi dimelayukan oleh perlembagaan dan sebagainya. Tapi dia doktor. Cara dia lain. Tunku Abdul Rahman, lawyer. Cara lain, pendekatan lain. Tun Abdul Razak, lawyer. Lawyer dia lebih pada kita, walaupun orang banyak prasangka terhadap lawyer putar belit dan sebagainya. Lawyer buruk dan sebagainya. Tapi a good lawyer, you receive all the facts. Terima semua fakta. Lepas itu, kita minda kena terbuka. Lepas itu, kita mencari fakta. Mengikut keterangan yang ada. Back up with facts. Baru kita buat conclusion. Baru kita buat penyelesaian. Kita cari, lepas kita dah conclude masalah dekat mana, baru kita jadi remedy. Kita cari penyelesaian. Itu lawyer kita punya disiplin kita begitu. So kalau kita tengok pendekatan Tunku Abdul Rahman, pendekatan Tun Razak, pendekatan Tun Hussein On berbeza dengan Tun Dr. Mahathir. So itu bila saya mengkritik, kalau you tengok consistently saya kritik. Masa Mahathir jadi PM saya kritik, masa saya aktivis pelajar Universiti Malaya saya kritik Mahathir, masa saya jadi aduan saya kritik Mahathir, masa Mahathir jadi Perdana Menteri saya kritik, masa dia jadi tidak dalam perdana saya kritik. Sebab banyak yang Tun Mahathir katakan itu adalah spin politik dia. Dia ada agenda, dia ada matlamat, dia ada sasaran dia. Dia ada penonton dia yang tertentu. Saya terpaksa kritik sebab kita nak buka
cerita di sebaliknya. Kita nak buka masa Tun Mahathir melancarkan Vision 2020. Saya pernah mengatakan dia lancarkan wawasan 2020 sebab sampai 2022 dia tak ada dah. So no accountability. So sekarang ada lagi. Tapi bukan dia tak ada atas kerusi Perdana Menteri. So kalau kita tengok Vision 2020 is a good Vision 2020. Cuma pelaksanaan. Cuma penyalahgunaan dan nabai tu untuk mencapai wawasan 2020 tu tidak ada. That's why kita banyak hari di banyak skandal kewangan, skandal rasuah dan sebagainya. Tapi masa itu orang Melayu Bumiputera dan tokoh-tokoh Melayu, mereka mempunyai perisai kaum. Sebab ada Bumiputera, kita jangan sentuh dia. Kalau sentuh dia, kita sentuh Bumiputera. Wah, banyak salah laku. Yang perlu kita bincang, kita kena buka, kita perlu tunjukkan amanah. Sebab antara ajaran agama, semua agama, terutamanya agama Islam ialah amanah. Tapi kita tak boleh sentuh amanah kalau dia melibatkan seorang beragama Islam dan Melayu. So itu yang saya katakan, kita tak boleh jadikan tabu. Religion is a taboo, race is a taboo, culture is a taboo. Bila jadi taboo, kita akan memendamkan, kita akan memendakkan. We are actually covering up a lot of rods. So hari ini, antara masalah kita ialah disebabkan kita tidak telus. Kita tidak menekankan kalau perlunya pemimpin beramanah. Kita tidak tekankan pada rule of law. Kita cuma rule of law itu cuma untuk nak jatuhkan pemimpin. Dan hari ini kita pula ada selective persecution yang bermula zaman 2018 bila penyokong-penyokong Pakatan Harapan semua dilepaskan dan Barisan Nasional pula kita kena. Banyak hari-hari saya tengah-tengah okey, bila masyarakat mereka akan cari hak masalah, nak mengenakan orang. So I think that's wrong. Sebenarnya Shan, kita hari ni beruntung sebenarnya. Generasi kami tu, macam tu cerita May 13 tadi, kami hanya dengar hearsay, cerita daripada sini, buku sejarah, cerita daripada Facebook. Tapi apa dogma ataupun doktrin yang masuk dalam telinga kami ni, kita rasa macam peristiwa 13 Mei tu DAP adalah dalang ataupun punca kepada perpecahan kaum, pertumpahan darah tersebut. Jadi Datuk ada pengalaman ni. Jadi kita semua sebenarnya nak tahu apa sebenarnya. Saya pun tak ada pengalaman. Apa yang saya dengar, banyak dengar kata. Tetapi saya ada buat penyelidikan. Dan saya ada baca dan tanya. Dan saya jumpa orang yang terlibat. Mangsa-mangsa yang memang dalam situasi peristiwa Mei 13. Dan cerita mereka dan sebagainya. Bermula dekat Colosseum, lepas sinema dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, bukan untuk kita generasi ini untuk cari siapa yang menyebabkan Mei 13. Sebab masing-masing ada contributory factor. Adalah menyumbang kepada ketegangan. DAP apabila mereka menang, mereka sudah angkuh. Masa itu mereka memperjuangkan tak ada hak keistimewaan Bumiputera. Sama rata, kita nak jadikan negara Malaysia seperti Singapura dan sebagainya. Menjanji untuk menjadikan bahasa Mandarin dan bahasa Tamil sebagai bahasa rasmi dan sebagainya. Itu semestinya menyebabkan orang Melayu tercabar. Dan apabila DAP propaganda dan polemik mereka semestinya menarik orang Cina dan orang Melayu. Apabila mereka menang besar, mereka pula adakan perarakan raksasa. Dan ada pula yang terlepas cakap suruh Melayu balik kampung. That's why orang Melayu pula kata Cina balik tongsan. So benda-benda macam ini dia jadi accumulated. Benda macam ini kita kena sensitifkan. Kita kena tekan. Semua orang kalau sayangkan patriotik pada negara kita, kalau Melayu cakap kita marah Melayu. Cina cakap kita marah Cina. Jangan melampau. Jangan melebihi sempadan dan batasan. Tapi kita cuma memilih-milih. Bila orang Cina cakap, kita seronok, kita setuju. Bila kita Melayu cakap, kalau di kalangan kita, kita setuju. So, salah bagi saya, salah tetap salah. Betul tetap betul. Hakikat tetap hakikat. Orang yang laungan-laungan suruh Cina balik Melayu balik kampung, wujud.
Laungan-laungan seluruh Cina balik Tong San wujud. Tetapi ini cuma luaran saja. These are all just superficial. Yang masalahnya masa itu syak wasangka, curiga dan salah sangka antara Melayu Cina dan India memang wujud. Maka kita wujudkan MIC, MCA, UMNO sebagai sempadan untuk menjadi jambatan antara kaum. Bukan seperti naratif Pakatan Khususnya DAP. Oh, kita buat parti-parti perkauman. Asalkan bukan UMNO. Sebab UMNO lah tonggak perkauman. Tak. Masa itu pemimpin-pemimpin UMNO mencari penyelesaian dan titik persahabatan. Persamaan. Politik. Supaya kita mempunyai satu parti politik majmuk. Dan Barisan Nasional lah, bukan Alliance Perikatan masa itu adalah parti majmuk, bukan parti perkauman. Tapi hari ini DAP atas nama parti multiracial banyak main isu-isu perkauman sebelum ni. Sekarang jadi kerajaan, jangan sebut 3R. Tapi siapa yang jolok masa itu, siapa yang banyak jolok isu-isu perkauman, siapa yang paksa MCA untuk berkonfrontasi dengan UMNO, siapa yang membawa isu-isu, melonjakkan isu-isu perkauman di dalam social media. Kalau Shen masih ingat lagi, dulu dia akan cari cikgu untuk buat statement resis. Lepas tu salahkan UMNO. Cikgu. Dia akan cari pegawai-pegawai kerajaan yang buat statement-statement. Itu individu. Tetapi akan jadi headline social media dan akan di-viralkan untuk memomokkan atau untuk menakut-nakutkan dan untuk menjadikan orang-orang Cina defensif. So that the problem is social media masa itu telah disalahgunakan. Tapi Tok, saya nampak lah DAP nampak macam dah bertaubat sekarang ni. Dah berubah, bukan. Nampak berbanding zaman Tun dulu, dia lebih mencengkam kuku dia, tapi sekarang nampak mellow down. The new and old DAP. Sekarang tak ada dia. Sekarang kalau DAP tetap DAP. Kalau dia bertaubat, dia kena turunkan propaganda deklarasi setapak. Selagi ada deklarasi dalam dia punya website yang katakan nak menghapuskan Bumi Putera, nak jadikan deklarasi kebudayaan, nak menjadikan bahasa Cina, selagi itu tanggapannya lah DAP memperjuangkan untuk bukan Melayu. MCA dan parti-parti lain tidak memperjuangkan untuk bukan Melayu. So tanggapan itu tanggapan salah. Sebab DAP sekarang telah membelakangkan. Konon sebab DAP sekarang pula dia orang kata dia melalikan tuntutan orang-orang Cina dengan mengatakan PAS akan datang. Itu perkauman. PAS is a monster. PAS Taliban. Itu perkauman. Sebab kita memomokkan. So, berbalik kepada taubat. Orang cakap a leopard hard to lose the spots. So, ini ikut masa saja. Bila sekarang taubat sebab sekarang politik. Kalau kita tengok orang politik, Mahathir banyak bertaubat. Orang semasa tu, orang cakap, Mahathir nak menyelamatkan negara tahun 2018. Dia sudah tua, dia nak tahu. Tapi bila jadi Perdana Menteri, dia nak balik kepada ketuanan Melayu. Dia cari PAS, dia cari UMNO, dan sebagainya. So, taubat ini, kita jangan terlalu cepat mengatakan sudah bertaubat selagi tidak bertaubat. Kalau nak bertaubat, tunjukkan sudah bertaubat. Bukan bahasa kita saya sudah bertaubat. Tetapi jiwa saya tetap tak bertaubat. Tindak tanduk saya tetap tidak bertaubat. Tetapi tindak tanduk saya cuma untuk kawa saja. Untuk jadi satu kawa untuk menunjukkan. So itu keikhlasan amat penting. Kalau nak taubat, kena ikhlas. Kena takut pada Tuhan. Dan kita kena mentaubatkan website kita dulu. Perjuangan parti, taubat dulu. Jangan perjuangan tetap ada, tetap tertera, termaktub dalam tapi kita berlapis-lapis. Tapi dalam soal taubat, Datuk Seri pernah mengemukakan satu kenyataan meminta DAP untuk minta maaf kepada MCA. Mengapa? Apakah rasionalnya? Kalau nak taubat, minta maaf. Dan saya sudah bertaubat. Faham? Tapi yang Datuk suruh minta maaf kepada MCA, bukan Malaysia. Sebab DAP sanggup minta maaf pada Sarawak,
apa yang saya salah sangat dengan Sarawak. Tetapi kalau nak cerita tentang cara DAP memfitnah Tomah MCA, banyak. Mari kita cerita 1-2 hari, saya boleh tunjukkan semua bukti. Tetapi DAP memilih tidak minta maaf, belumlah bertaubat. Dia bertaubat dengan Sarawak sebab memerlukan sokongan Sarawak untuk jadi kerajaan. So dia sudah ada orang cakap ada motif yang tidak ikhlas, tidak suci. So itu yang saya katakan, saya sanggup sokong hari ini saya boleh jadi ahli DAP. Tetapi bertaubatlah dulu. Bertaubat bermakna jangan pakaian saja, jiwa, bahasa, budaya dan nilai-nilai suci kita kena bertaubat. Faham? Tapi bersoal tentang jadi kerajaan, ada pula suara-suara yang mengatakan disebabkan MCA sekarang tak ada apa-apa jawatan dalam kementerian ataupun diberikan menteri tu, baru MCA mula bersuara. Dulu macam kucing. Kalau you baca saya, dah jadi kerajaan, you tengok handset dah. Saya bawa. Saya pernah bertaki dengan PAS Tuan Ibrahim dekat Dewan. Cuma DAP yang mengatakan MCA tak cakap. Kita tak cakap. Cuma sekarang baru dia cakap 3R, jangan sebut. Kita banyak bertaki. Kalau MCA tidak memperjuangkan, kuota itu masa itu ramai lagi Cina tak boleh masuk universiti. Kita tak akan ada swasta-swasta, universiti swasta dan sebagainya yang telah lebih liberal dari segi dasar-dasar pendidikan. Banyak perjuangan MCA. Tapi cuma bila kita nak cerita, itu kita tak mahu dengar, kita nak cakap sekarang. So, berbalik kepada DAP propaganda kuat. Banyak hakikat dihakikikan. Politik. Banyak hakiki dihakikatkan. Konon MCA menggadai maruah dan nilai-nilai orang Cina dan sebagainya. Konon MCA nak memelayukan Cina dan sebagainya. Itu semua wujud. Konon MCA pakai songkok, nak ajar orang Cina pakai sarung dan sebagainya. Itu semua wujud. Masa itu orang kampung, baru saya diperbesarkan di dewasa orang kampung. Orang kampung semua bawa cerita itu. So selagi benda itu kita tidak jelaskan, selagi MCA tidak meminta maaf bahawa adalah dalam sejarah politik mereka telah membuat kesilapan, keiklafan. Jangan cakap ngekuham saja iklaf. Seluruh DAP sudah iklaf bertahun-tahun, berpuluh tahun. Baru orang Melayu, DAP sudah bertaubat. Baru dapat menarik sokongan orang-orang Melayu. Kerajaan ini baru boleh kukuh. Kerajaan perpaduan ini baru betul-betul bersatu padu kerana tidak ada syak wasangka bayang-bayang DAP dahulu. Ramai orang sekarang mungkin kita terima, kita menyokong kerajaan. Saya menyokong kerajaan perpaduan hari ini. Sebab saya berterima kasih bahawa kerajaan ini dia lebih progresif. Kurang memainkan perkauman, kurang memainkan keagamaan. Tapi saya risau juga sebab nak tarik undi kita main isu-isu perkauman lagi. Maksudnya serisi-serisinya DAP, Datuk masih menyokong kerajaan perpaduan disebabkan Perikatan Nasional jauh lebih ekstrim. Saya tidak menyokong mana-mana parti. Saya menyokong negara kita. Saya menyokong bangsa Malaysia. Saya boleh masuk mana-mana parti. Dalam hati saya dengan MCA, tetapi saya bersetuju dengan parti-parti multiracial. Tetapi bila belum sampai tahap, belum sampai masa, belum ada bukti, sudah bertaubat, sudah betul-betul menjelma diri, bukan saja window dressing. Kita tengok-tengok dulu. So kalau katakan saat ini, orang Cina, orang India, orang Melayu boleh bekerjasama dengan akrab, satu bahasa, satu jiwa, satu budaya, bagus. It's good for everybody. That it goes to show we are closer as a family. So parti itu cuma satu perjuangan saja. Parti itu mungkin pada masa kemerdekaan kita memerlukan MCA, kita memerlukan MIC, kita memerlukan UMNO sebab masa itu jurang perbezaan amat besar. Masa itu syak wasangka amat tebal. So mungkin masa ini kita boleh lebih mencari titik-titik persamaan. Jadi macam parti muda, kalau you tanya saya sokong. Kita perlu bagi dia orang masa. Bukan pergi cantas dia, tekan dia. Let them grow. Mungkin muda akan membawa menjadi satu parti yang progresif. Parti yang hari ini kita mahu tapi kita tak dapat. Memerlukan satu perjalanan berpuluh tahun. Macam keadilan, parti keadilan.
Ada tahun 99 kalah sampai 1 kerusi saja. So banyak orang mengejek MCA 2 kerusi dulu. Keadilan tahun 99 1 kerusi saja Wan Aziza. Hari ini kerajaan Perdana Menteri dari so perjuangan politik ini adalah satu kesinambungan. Yang penting naluri navai itu niat kita dalam politik. Kalau niat kita nak cari kuasa, nak jadi kerajaan, nak cari wang dan sebagainya, niat itu akan menyebabkan kita bermain politik. Kita akan menjadi permain politik. Dan hari ini masalah negara kita ialah terlalu ramai permain politik. Pekerja politik semakin kurang sebab pekerja politik akan dicantas. Kalau you tengok, kalau takkan kita jangan pergi jauh. Dari segi orang-orang yang progresif, Ong Kem Ming, Tony Pua, walaupun kita bermusuh dari segi parti, you bilang, dia kalah dalam parti. Kalau you tengok dalam parti perjuangan politik, orang-orang progresif macam Hang Nadim. Hang Nadim is ikhlas. Orang kanak-kanak actually sebenarnya is just kanak-kanak menunjukkan dia suci. Tetapi mengapa pula orang keliling, orang besar istana nak kenakan dia, nak cantas dia, nak racun dia, sampai nak provoke tuanku untuk hukum dia dan sebagainya. That is our problem. Kita membenarkan permainan politik bermaharajalela. Kerana kita tidak berani menghadapi cabaran politik secara ikhlas. Kita tidak berani berjuang secara atas navai itu yang suci. Cuma atas mulut saja kita buat suci. So hari ini benda-benda taubat lah, berimam lah dan sebagainya, kita jangan pasang. Jangan pakai. The manusia, we are dealing in politics, we are dealing with manusia. Manusia ini kadang-kadang dia syaitan, kadang-kadang dia malaikat. Tapi manusia sememangnya bukanlah malaikat. Cuma kadang-kadang dia berperanan. So kita nak memalaikatkan manusia dan menghilangkan syaitan dalam kita. Memang dia multi-phase. So politik itu selagi bila saya cakap muda orang muda, mereka ada inspirasi yang lebih suci. Mereka ada bebas daripada konflik-konflik dan kepentingan diri. So that's why we have to start somewhere. We have to start. So berbalik pada politik hari ini is not what I want. It's not what I expect. Tadi Datuk berbicara tentang soal kerusi kan. Kata orang sindir MC ada 2 kerusi saja. Dan pada masa yang sama, Datuk juga menyokong kerajaan perpaduan. Ini cuma ramalan untuk masa hadapan. Sekiranya kerajaan perpaduan ini kekal, dalam PIU 16, kalau MCA bersama dengan kerajaan perpaduan, kalau ikut status quo, MCA boleh kekal 2 kerusi selama-lamanya saja. Seperti mana saya katakan, parti cuma suatu platform. Yang penting ialah kejituan perjuangan politik semua orang. Tanpa membatasi batasan politik parti dan juga membatasi tokoh-tokoh. Hari ini ramai dia, saya orang Anwar, saya orang Mahathir, saya sokong hadiah wang dan sebagainya. We must be clear, our heart must be clear, our mind must be open. Berbalik kepada MCA, kalau katakan parti apple to apple, parti MCA lebih kuat daripada DAP. Dari segi kita punya infrastruktur, dari segi outreach, dari segi perwakilan, representation dan sebagainya. Ahli? Aset 3 bilion. Kalau kita tengok, kalau ada PRK mana-mana, tekan bentung. Tapi nak cari struktur DAP, memang tak dapat. That is one of the reason Tun Mahathir masa tu, dia, saya dengar kata lah, he was nostalgic of MCA. Because seluruh MCA buat sesuatu, MCA ada lapisan struktur outreach dan sebagainya. That is the reality. So kita, bila saya mempertahankan MCA, sebab saya mengatakan MCA adalah satu parti yang mempunyai struktur, infrastruktur, mempunyai susunan, mempunyai budaya politik yang jitu, yang diperlukan oleh negara kita. Bila saya mengkritik DAP cuma adalah satu parti yang shell parti yang mempunyai tokoh individu-individu, tetapi jiwa budaya politik mereka berubah-ubah, bertukar-tukar. Hari ini berdosa, esok bertaubat.
MCA? Mana dosa MCA? Selain daripada DAP mengatakan MCA menggadai kepentingan orang Cina. Apa dosa DAP? MCA? Kalau individu katakan rasuah, tangkaplah mereka, masuk penjara. Kita tak akan pergi demonstrasi dan sebagainya. We are a party yang akur pada undang-undang. Kita seperti akur pada hakikat bahawa negara ini adalah berlandaskan budaya orang Melayu, bahasa orang Melayu, agama orang Islam, tetapi kita juga dalam pada itu mempunyai ruang-ruang untuk menerima kemajmukan dan kebelbagaian. Tok, bila Tok bercakap kemajmukan ni, sebenarnya ini kita buat macam satu survey-survey lah, kita tanya orang, kita dengar pandangan orang. Sebenarnya, apa sebenarnya khusus untuk kaum Cina ni, apa yang sebenarnya mereka mahu? Misalnya, mana-mana Perdana Menteri pun, daripada zaman Tun Mahathir, Pak La, Datuk Najib semua, ada beberapa perkara yang dipertahankan. Misalnya sekolah kebangsaan Cina. Kerana benda ni sangat sensitif. Perlu dipertahankan. Kerana orang Cina sangat mementingkan pendidikan. Tapi dalam kita baca The Star yang baru ni, dalam bulan lepas tak silap saya, dia kata majoriti anak-anak Cina sekarang pergi international school. Dia dah mula upgrade kerana Ramai Melayu pergi sekolah Cina sekarang. Melayu pula pergi sekolah Cina. Jadi tu saya kata kadang-kadang benda ni berkembang secara semula jadi. Lepas tu kita dah buat sistem meritokrasi masuk universiti terbuka, tapi ada juga yang isu katakan untuk tingkatan 6 ni khusus untuk Cina lah, remaja-remaja Cina lah. Jadi sebenarnya adakah kaum Cina dah bersedia untuk dinamik daripada aspek hak-hak mereka ini ke ataupun macam mana? That's why saya cakap bahasa kasar sikit lah, we screwed up our educational system. Actually, our education, we have the best educational system. Apa yang kita warisi daripada penjajah ialah sistem perundangan yang baik, sistem pendidikan yang baik dan juga infrastruktur yang baik. Kalau berbanding dengan negara-negara jiran, kalau tengok dari segi, kalau katakan the Dutch dekat Indonesia, penjajah Spanish dekat yang British banyak membawa tradisi-tradisi yang baik kepada negara kita. Cuma kita bila kita nak mengikut Indonesia, kita nak satu bangsa, satu bahasa, satu negara, tidak menjamin kita bersatu padu. Kalau hari ini negara ini semua orang Melayu, lama kita akan bergaduh dah. Sebab ada China dan India, orang Melayu bersatu padu. So, itu cuma saya bagi satu example sajalah. Bukan that is not a statement of fact. That is just a theory. So, berbalik kepada, memang kita sudah mempunyai pendidikan yang baik, sistem pendidikan yang baik. Tetapi sebab kita politikkan sistem pendidikan kita, hari ini kita banyak menipu rakyat. Dulu ramai pejuang-pejuang sekolah Cina, Dun Jiaozong. dia hantar anak-anak dia pergi sekolah Inggeris dulu. Masa generasi itu kaya, mereka hantar. Tapi dia akan suruh orang kampung baru Cina, kampung pergi sekolah Cina, selamatkan sekolah Cina dan sebagainya. Ramai. Hipokrasi, betul. Memang ramai antara kita hipokrit. Sebab kenapa pergi sekolah Inggeris? Kalau pergi sekolah Inggeris dulu, sistem dia tak perlu ada remove class. Kita lepas ke sekolah menengah, senang kita nak mengejar silibus sekolah menengah. Semakin challenging. Dapat kita masuk universiti, dapat kita jadi doktor, engineer dan sebagainya. Sekolah-sekolah Cina dulu, lepas itu sebab suasana masa itu, kita punya ekosistem nak berbahasa Melayu dan India bukan senang. Sebab kita kampung baru, semua tahu Cina saja. Tahu kalau kampung Hokkien, semua tahu Hokkien saja. Mana ada macam hari ini kita mempunyai exposure pada banyak bahasa. So berbalik, ayah saya hantar saya ke sekolah kebangsaan sebab abang-abang saya pergi sekolah Cina sampai nak pergi tingkatan 1 kena remove. Pergi tingkatan 1 payah nak menguasai bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Dia akan jadi drop out ataupun so that is then. So berbalik kepada orang Melayu. Dulu orang Melayu fasih bahasa Inggeris, confident, lagak pun lain. Sebab walaupun
ayah petani, penoreh getah, nelayan. Tapi bila pergi sekolah Inggeris, sebab exposure itu. Orang Melayu mempunyai keyakinan diri. Dia berbahasa Inggeris secara natural. Bila dia nak belajar, dia mempunyai keyakinan untuk mengejar ilmu dan sebagainya. So, kita politik kan. Bila kita politik kan, saya pernah mengatakan kita menjerat minda kita. Kita menjerat orang-orang Melayu supaya jangan cakap bahasa Inggeris. Itu cara cakap bahasa Inggeris, kita derhaka pada bangsa dan negara dan sebagainya. That is why many kita terencak. Bila nak cakap bahasa Inggeris, Bahasa penjajah. Dia bukan macam kita anggap we are doing an injustice to my bahasa Malaysia. Itu salah. Kita mahu orang-orang Melayu orang cakap menguasai bahasa Melayu yang jitu dan juga menguasai bahasa-bahasa lain. Barulah orang Melayu boleh jadi glokal. Hari ini glokal pun orang tak cukup cakap dah. So, berbalik. Bila saya mengkritik ataupun saya kata orang Melayu, bukan saya nak orang katakan nak mengejek ataupun merendahkan orang Melayu. Sebab saya sayang jiran saya, kawan saya orang Melayu. Mereka terlalu tertekan oleh politik. Sampai nak berbahasa Inggeris dijadikan najis penjajah. Dan sebagainya. Warha, naluri dia pandai berbahasa Inggeris. Naluri dia nak belajar menguasai bahasa Inggeris. Kita patut jadikan dia English expert from the Malays. Tapi politik, banyak politik. Sama dengan Cina juga. So kita banyak Cina, India, Melayu, masalah yang diadakan oleh permain politik yang hipokrit. Politik hipokrit. Itu masalah. Tapi tadi Datuk kata Datuk sayang kepada orang Melayu. Cuma 2-3 bulan lepas Datuk telah mengeluarkan satu kenyataan di Dewan Negara mengatakan biarlah Kongres Bumiputra ini adalah kongres yang terakhir. Apa yang sebenarnya dimaksudkan? Apa salahnya? Saya katakan kita tidak perlu Kongres Bumiputra Melayu lagi. Sebab kuasa dalam tangan Melayu, kaki tangan Melayu, dan kita sudah ada perancangan membantu orang Melayu, institusi MARA, institusi banyak. Cuma kita laksanakan saja. Tetap tak perlu mewah-wahkan akan Melayu perlu bantuan. Cuma segelintir Melayu perlu bantuan. Tetapi kita jangan mewah-wahkan kita nak dapat banyak wang, lepas tu wang kita salurkan, salah guna, jadi dirasuah ataupun digelapkan. Itulah saya katakan. Biarkan kongres ini kongres terakhir untuk orang-orang Melayu. Sebab kita mahu pelaksanaan, kita mahu kejayaan. Meaning we succeed. Kalau hari ini kongres terakhir, bermakna Melayu sudah berjaya. Itu saja. Saya tidak pernah mengatakan, dalam bahasa saya pun saya tidak menindakkan hak keistimewaan dalam perlembagaan orang Melayu. Saya menentang Kongres Melayu dipergudakan. Orang Melayu, nama Melayu diperkudakan oleh orang-orang berkuasa. Just like Fuad Zakasi katakan, YBT, saya boleh saman dia. Cuma sebab dia kawan, dia satu angkatan, saya tak sama. Sebab saya tidak pernah mengatakan. Apa yang dia katakan, dia kata. Dan bila dia kata saya telah dimarah, maki hamun oleh ramai orang. Itu satu, is actually a damage to my reputation. Saya boleh saman dia. Tetapi kita bermaaf-maafan. Saya dibudayakan. Saya belajar daripada kehalusan orang-orang Melayu. Kita maafkan Fuad Zakasi. Sebab dia tak baca habis ucapan saya. Mungkin pun dia dengar kata saya, dia terus blast. Bermakna, he need to be cool, chill. Itulah Fuad Zakasi kena belajar dari saya lah. Walaupun dia senior daripada saya. Cuba tu, pandangan Datuk tentang ekonomi orang Melayu, orang Cina ni macam mana? Adakah kalau macam tahun 1974 kita buat dasar ekonomi baru sebenarnya adalah untuk menstrukturkan balik? Kena. Itu kita kena berdasar ekonomi baru untuk menstrukturkan supaya orang-orang Melayu tidak terus mundur dari segi ekonomi. Betul. Dasar MCA mempertahankan dasar ekonomi baru selama ini. Dan MCA telah menjadi dijijikkan oleh DAP. Dan kita telah turun dikeji oleh DAP dan sebagainya. Kononnya kita menggadai. Tetapi apa yang berlaku ialah penyalahgunaan kuasa dan dasar untuk merampas
ekonomi. Walaupun orang yang Ketua Pemuda AKMA katakan tidak pernah merampas, tapi rampasan itu berlaku. Dari segi struktur equity, dari segi tekanan politik, arm twisting berlaku. Tahun 70-an, 80-an, 90-an, kalau kita nak cerita, dia akan jadi menegangkan keadaan perkauman lagi. So, kenapa hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahu siasat tundem? Sebab banyak dulu, saya sekolah, universiti, banyak dengar cerita. Arm twisting, paksaan, equity, transfer dan sebagainya. Semua dilakukan. Tetapi kalau kita nak cari evidence, mengikut lunas-lunas perundangan, payah. Dari segi politik, kita ada dengar kata. So hari ini, kenapa perlu ada siasatan? Kenapa tidak kita buat siasatan masa itu? Sebab masa itu kalau kita cabar atau kita katakan ada salah guna kuasa, ada memperkudakan dasar ekonomi baru untuk kepentingan individu dan tokoh, kita akan dijadikan sasaran perkauman. Konon kita mencabar Melayu. Tetapi kita mencabar penyalahgunaan kuasa dan perampasan kekayaan negara atas nama agama dan kaum. Itulah landasan saya. Saya ada baca satu artikel tu dia mengatakan bahawa polarisasi kaum dulu zaman British kita ada dipanggil sebagai dasar pecah dan perintah. So bila sekarang ni di bandar ni pula kita ada segmen kawasan Melayu, kawasan Cina. Tapi bancian yang dibuat ni tu rumah-rumah yang luxury ni majoritinya adalah daripada kaum Cina. Rumah setinggalnya, rumah B40-nya, rumah kos rendah ni majoritinya orang Melayu. Di situ mengatakan bahawa ada seolah-olah polarisasi dan benda ni seolah-olah dirancang secara sistematik oleh pemajunya bukan daripada Melayu, daripada menterinya pun bukan daripada Melayu. Jadi sejauh mana kebenaran dia? Itu adalah naratif politik perkauman. Sebenarnya apa yang berlaku macam hari ini? Takkanlah Bangla tinggal dalam kawasan kita. Nepal dalam kawasan kita. Masa itu bila China dimasukkan untuk jadi pelumbung-pelumbung, dia akan kawasan-kawasan pelumbungan. Ipoh, Sungai Besi dan sebagainya. Raub, pelumbungan emas dan sebagainya. Semestinya mereka akan mewujudkan kawasan-kawasan kependudukan mereka. Sama juga. Kalau kita cerita tentang jutawan, hari-hari cerita 10 yang kaya. So, dia orang sudah tahap itu. Kalau orang Melayu nak mengejar ini, dia sudah berpuluh tahun punya kekayaan yang telah accumulated. Dan sekarang dia mempunyai rangkaian-rangkaian kekayaannya. Hari ini kalau Melayu kaya sama macam dia, tak sama ada rasuah, salah guna kuasa, ataupun berlaku. Sebab you have to work for it. You cannot be an overnight success. So, bila kita cerita orang Melayu terasa, tetapi dari kelas menengah orang Melayu, kalau kita katakan statistik, berapa orang Melayu pergi London? Berapa orang Melayu belanja dekat London? Kalau berapa orang Melayu, kenapa kalau ditanya kedai-kedai emas dan sebagainya, kedai-kedai, siapa pelanggan-pelanggan mereka? Orang Melayu yang paling ramai. Mereka bukan nak cari India ke China. Orang Melayu, dia ada big spender. Yang ni saya setuju tu. Ini saya setuju Syahna sebab orang Melayu ni ke London boleh, minum kopi mahal boleh, tapi tiba-tiba tulis kat Facebook harga barang mahal, duit tak ada. Ni pun satu masalah juga. Kita kena, saya cakap hakikat. Hakikatnya sekarang dasar ekonomi baru berjaya. Kalau dasar ekonomi tidak berjaya, Tundem tak boleh kaya macam ini hari ini. Tapi kita tak mahu satu orang di Tundem. Kita nak Tundem miskin sikit, ramai lagi Tundem untuk jadi jutawan. Itulah isunya. Tapi kalau saya cerita, mu bukan Melayu, jangan cuba hal Melayu. Saya bukan Melayu, tetapi Melayu adalah jiran saya. Melayu adalah saudara saya. Kakak saya kahwin Melayu. Anak saya Islam. Masuk kahwin sebab kahwin. Itu satu keluarga. Kenapa saya tak boleh sentuh Islam? Kalau anak saya kahwin masuk Islam, saya pun nak jaga kebajikan dia. Saya tidak mahu orang memperalatkan Islam untuk mendera atau menekan. So isu-isu ini mental. Saya ingat lagi satu masa dekat Dewan Tuanku Chancellor, saya cuma tanya saja masa itu debat perdana. Ada seorang ustaz lah yang ulama yang saya tanya soalan saja. Lepas tanya soalan, saya keluar, ada dikerumuni beberapa orang Melayu. Dia paksa saya balik untuk minta maaf. Saya cakap,
tulis mana salah silap saya akan pergi baca ikut tulisan. Dia tak dapat tulis. Sebab saya tak buat apa-apa kesilapan. Cuma emosi dia, saya tak boleh buat soalan. Saya nak faham. Kalau Nabi Muhammad tak membenarkan orang bukan Islam untuk tanya tentang Islam, takkanlah mereka dapat memeluk Islam. So ini masalah. So berbalik kepada jurang kekayaan dan antara kaum, that is not our biggest issue. Sebab Melayu hari ini adalah kependudukan yang teramai. We make the Malay rich, we make the country rich. That's why saya nak jadikan orang Melayu kaya. Sebab bila Melayu kaya, negara ini kaya. Bila negara ini kaya, saya pun hidup lumayan. Senang. Kalau orang Melayu miskin, kita banyak masalah, the social vengeance ataupun dia akan sampai pada kita juga. So that is the problem. Prosper thy neighbor. So kalau Melayu ramai dekat kawasan-kawasan miskin, sebab apa masalah? Masalah kerajaan. Masalah dasar. Sebab kita sudah banyak belanja wang. Patut tidak ada wujud benda macam inilah. Sebab banyak orang sudah lunaskan wang, masuk wang, keluar belanja dekat London. Itu dah ucapan saya dalam Dewan. Wang-wang yang patut sampai kepada sasaran, tak sampai. Banyak wang-wang telah digelapkan dan cuma kita mempergudakan. So, apa perlu lagi Kongres? Kita semua faham. Melayu perlu bantuan. Kita faham, kita ada institusi MARA, FEODA dan sebagainya. Banyak institusi. Cuma kita kenalah kerja dengan lebih bersungguh-sungguh, berdisiplin, kena sasaran secara jitu, ikhlas, suci dan takut pada Tuhan. Itu saja. Jangan Tuhan di mulut, tetapi hati syaitan. Itu saja. Simple, very simple. Saya bukan cakap saya betul semua. Saya pun kita banyak kelemahan. Kadang-kadang bahasa saya mungkin tak kena sebab saya penguasaan bahasa saya tak pandai. Datuk, bahasa Datuk sangat superb. Di mana kadang orang cakap, orang Cina tak pandai cakap bahasa Melayu. Inilah bukti. Datuk T share yang boleh bercakap bahasa Melayu. Dan malah idea-idea Datuk tu, level itu memang level seorang menteri, timbalan menteri tu. So, bila Datuk pernah ada pengalaman sebagai seorang timbalan menteri, 2 Perdana Menteri, betul? Ke 3? Dua. Apa pandangan Datuk kepimpinan Ismail Sabri dan kepimpinan Muhyiddin? Sebenarnya sebagai timbalan menteri, saya cuma 1 tahun lebih sebagai timbalan menteri perpaduan. 1 tahun lebih dalam Kementerian Belia dan Sukan. Campur baru 3 tahun, lebih kurang tak sampai 3 tahun timbalan menteri. Kalau kita betul-betul nak melaksanakan sesuatu, kita perlu sekurang-kurangnya 1 penggal. Dan saya setuju menstabilkan kerajaan perpaduan supaya kabinet yang ada hari jemaah menteri yang ada ini untuk melaksanakan. Bagi lepas 5 tahun baru kita nak, kita baru buat orang cakap judgement. Bukan cantas dan jatuhkan mereka. Sebab akhirnya kita akan memperak-perandakan keadaan. Walaupun saya tak jadi timbalan menteri, saya kritik bukan sebab saya dengki atau saya nak jadi timbalan menteri. Saya menerima saya tak akan menjadi timbalan menteri maupun menteri. Saya bersedia untuk bersara. Tetapi saya tidak akan bersara dari politik. Saya akan tetap menyuarakan apa yang patut. Saya akan keep on calling the bluff. Kalau Tun Mahathir bluff, I call his bluff. Saya tak takut siapa. So antara Tun Muhyiddin dengan Ismail Sabri senior. Saya pernah jadi jawatan kuasa dia dalam Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya. Taqiyuddin Hasan adalah presiden saya lepas Ismail Sabri. Sabri Cik sebelum itu adalah presiden PMUM. Dan saya pernah jadi Setiausaha Agung Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya di bawah Taqiyuddin Hasan. Saya pernah bergaduh dengan Taqiyuddin Hasan. Masa itu Islamisasi terlalu lebih-lebih sampai saya nak adakan pesta raya kebajikan untuk membantu pun tak boleh ada hiburan, tak boleh ada mainan, tak boleh ada McDonald dan sebagainya. So that is that. So bagi saya semua orang ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Masalah politik kita menghitam putihkan tokoh-tokoh. Jadi bila semua orang hitamkan bosku, saya kata bosku ada tempat-tempat yang kita patut bagi recognition. Kita kena bagi orang cakap give
credit where it's due. Kita jangan sampai kita menjijik dan orang we put people down until a level orang cakap not overdo it lah. Salah silap semua orang ada. Dan saya tidak setuju juga bila tak jadi Perdana Menteri semua orang sembah. Bila tak jadi Perdana Menteri semua orang nak penjarakan dia. And that is also not our culture. Kita orang Melayu, kita orang Malaysia, kita mempunyai sopan santun budaya kita sendiri yang lebih halus. So, not necessary for us to kill each other. So, salah. Kalau kita pastikan banyak kesalahan teknikal. Banyak kesalahan adalah kelalaian. So, dalam undang-undang, falsafah undang-undang, kita kena terima semua situasi baru kita buat satu judgement yang kena. Macam yang berhormat Syed Saddiq. Takkan first offender sampai dua rotan. Orang muda, first offender. Itu pun teknikal. Saya tidak mempersoalkan mahkamah. Tapi kita boleh tegur. Bagilah. Ada lagi many factors to be considered. So, orang Malaysia, tidak kisah Melayu, Cina, India, Kedasan, kita mestilah mempunyai dada yang terbuka, lapang dada. Kita kena lapangkan dada. Kita jangan lagi tengok orang atas Cina, India, Melayu. Sebab orang Melayu lah yang tolong saya bila saya susah. Orang Cina yang kenakan saya bila saya senang. Sebab dia dengki. So, race should not be the primary factor. Dan dua, kita jangan sangat mencurigai orang. Kita suka curiga. Dan tiga, kita jangan termakan dengan hasutan orang-orang politik. Tun Daeng, Ustaz Hadi Awang, kadang-kadang dia orang hasutan politik. Itu mainan politik. Kita mesti mempunyai keupayaan untuk membezakan apa hakikat, apa hakiki politik. That's why saya tidak setuju sangat bila kita membuka. Orang dewasa kita sudah orang cakap tak matang dalam politik. Kita pula buka pada undi 18. Bukan cakap undi 18 tak boleh. Ramai lagi memerlukan pendidikan politik secara saintifik. Sebelum kita memperkasakan undi kepada mereka. Sebab bila kita memperkasakan undi, antara undi-undi 18 itu, literasi politik amat rendah. Bila saya jadi Timbalan Menteri Belia dan Sukan, baru kita dapat tahu, we are not ready yet. That's why sekarang agama dengan kaum jadi back to become trendy. Sebab bila saya pergi kampung, saya tanya kenapa sokong parti ni? Oh, sebab parti ni ada agama. Parti itu tak ada agama. Sebab mereka selain daripada agama dengan diri mereka, they have no other political punya konsep. So, itu satu lagi kesalahan Tun Mahathir pakatan. Sebab mereka nak mempolitikan. Masa itu mereka they want to change the political demography. So, back pada, saya tak setuju dengan Tun Mahathir sebab banyak politik dia politik cantas. Politik doktor. Belah. Pecah belah dan sebagainya. We need kita perlu politik yang menjiwai. Politik yang merangkumi. Yang more inklusif. More interaktif. That's why masalah kita, banyak masalah hari ini, masalah Tun Mahathir. Datuk, sejauh manakah Datuk merasakan satu hari nanti MCA bersedia untuk menerima Perdana Menteri daripada PAS? Datuk Sam mungkin? MCA, saya tak suka sangat cakap tentang mewakili MCA. Sebab saya banyak benda saya tak setuju. Banyak pendekatan saya berbeza. That's why saya cakap I'm different. Saya bukan dalam orang cakap MCA more. I am a progressive leader. And in my heart, I'm just using MCA as my platform. Dan saya setuju dengan MCA, saya nampak kekuatan MCA, saya juga nampak kelemahan MCA. Dan saya juga menerima bahawa MCA hari ini telah dipinggirkan. Dan MCA perlu banyak lagi homework, perlu banyak reformasi. Dan perlu banyak lagi kepimpinan yang mempunyai strength, leadership strength dan sebagainya.
Tapi saya tak mau sebut tentang MCA. Nanti saya sebut tentang MCA pula. Seakan-akan saya mewakili MCA. Sebab saya am beyond MCA. I am beyond Chinese. I am beyond Malay. I am beyond Indian. I am beyond Sabah Sarawak. I am from Malaysia. Saya adalah satu-satunya yang saya berani mengatakan, saya masuk sekolah, kesedaran saya adalah May 13. Impact pada saya. Kenapa perlu kita bunuh satu sama lain atas kaum dan bahasa dan budaya? Hari ni Tok, bila Datuk bercakap ni, Datuk sudah ada sebenarnya jiwa ataupun persiapan yang Datuk ada ni adalah sebagai seorang Perdana Menteri Malaysia yang bukan Melayu. Jangan susahkan saya. Betul. Datuk ada PM material daripada sebab jiwa Datuk, semangat Datuk, pertuturan, doktrinisasi Datuk, idealisme Datuk tu memang dah ada. Jadi sebenarnya kalau orang luar tahu ada seorang pemimpin yang seperti Datuk yang boleh berfikir tentang Melayu, Cina, India. Jadi sebenarnya apa yang diperkatakan oleh kata saya bekas pemimpin DAP Linkage Siang, Malaysia harus bersiap sedia untuk menerima seorang Perdana Menteri bukan Melayu ni. Saya rasa Datuk T ni ada calon juga ni. Ya, betul. Saya sudah nak bersara daripada parti politik dan saya cuma akan teruskan sebagai pekerja politik. Saya akan sokong parti-parti yang perlu. Kalau parti muda perlu sokongan, kita sokong. Parti keadilan perlu sokong sebab kita mahu parti kemajmukan supaya kita dapat mengenepikan prasangka-prasangka perkauman, kebudayaan, keagamaan. Saya rasa kita perlu. Dan sampai DAP kita sanggup. Tapi dia kena betulkan asas fundamental dia. Deklarasi dia yang menipu rakyat selama ini, mereka perlu tarik balik, minta maaf. Itu baru taubat. Jangan kata dia taubat bila belum bertaubat lagi. That's why orang pun tak mengundi. That's why saya katakan DAP is the Achilles heels of the Pakatan of the Kerajaan Perpaduan. Sebab ramai orang Melayu sampai orang Melayu yang progresif. Saya berjumpa orang progresif, educated, banker, lawyer. Saya tak pernah sokong PAS selama ini. Tapi PRU 16, I cannot write off that I may vote PAS against DAP. Sebab mereka sudah lama tengok kehodohan mainan politik perkauman DAP selama ini. Mereka masih lagi tidak boleh terima. Dan saya kata DAP perlu minta maaf, bertaubat dan orang cakap update dia punya website. Keluarkan benda-benda yang berbau perkauman. Dan barulah bertaubat. Jangan senang sangat bagi dia bertaubat semata-mata dia berkuasa. Dan saya tak takut sebab apa yang saya cakap adalah berlandaskan fakta, hakikat, sejarah, kebenaran. Apa nak takut? Datuk melihat UMNO, banyak pemimpin-pemimpin muda dia yang bekas UMNO, KJ dalam UMNO yang kena gantung macam Syamuddin. Siapa dalam UMNO ni yang ada ciri-ciri ataupun watak untuk menjadi Perdana Menteri pada masa akan datang, Tok? Yang Datuk nampak daripada tilikan Datuk. Kalau kita tengok macam KJ, ya apa dia punya Syariah Hamdan, ramai lagi boleh. Akmal pun boleh. Tapi anak kena kurangkan polemik perkauman dia lah. Sebab dia balik, bila dia cakap, dia mengingatkan saya tentang Suhaimi Kamarudin dulu. Dan orang-orang yang kuat main isu-isu perkauman. Tapi Akmal actually is very educated. He's a doctor. Cuma mungkin more politik UMNO itu yang menyebabkan dia terpaksa posture sebegitu. Saya faham. So, siapa pun boleh jadi Perdana Menteri. Yang penting we have to institutionalize the value. We have to institutionalize perjuangan parti. Kita kena crystallize falsafah politik parti. Jangan hari ini asalkan bukan UMNO, esok kita perlu UMNO. Hari ini, jangan takut pada PAS. Asalkan kita jangan rompak, jangan curi, jangan takut PAS. Esok, PAS marilah. Kita lari cepat. That is tak ikhlas. Anwar pula tu macam mana? Anwar dia gagaskan Malaysia Madani. Sejauh mana penerimaan bukan Melayu? Bila kita katakan kerajaan Madani, it's nothing new. Anwar pernah mengatakan tentang masyarakat Madani. Saya menerima, I accept full-heartedly masyarakat Madani. It means civil society. Tapi hari ini kerajaan Madani orang tak faham.
Sebab nak kata siva tak siva sangat. Nak cakap halus tak halus. Nak cakap we are not focusing on the civil society, the value of a civil society, dan kita tidak memadanikan. Malahan sebaliknya banyak berlaku. So buat masa ni saya tak ada komen. Saya cuma mengharapkan apa kita mengkotak-katikkan, mengotakan apa yang kita kata. Kerajaan Madani akan menghala kepada civil society. Civil society transcend race. Civil society is all about values. Yang nilai-nilai yang suci. Orang-orang miskin kita tolong semua. Jangan tolong orang Melayu, biar orang India dan orang Cina dan sebagainya susah. Kerana bila mereka susah. That's why saya katakan, kalau lesen-lesen semua bagi orang Bumi Putra saja, orang bukan Bumi Putra tak dapat lesen. Apa dia buat? Dia buat kerja-kerja underground lah. Jadi satu hari underground syndicate makin besar, makin kuat. Yang susah, dadah sampai sekarang kita tak dapat selesaikan masalah. Kenapa? Because the syndicate is very powerful. Syndicate ni, kalau Ustaz Syadi awang kata, ramai bukan Melayu. Mungkin ada betul. Sebab orang bukan Melayu bila nak buat kerja secara halal, tak dihalalkan, tak dapat lesen. Nak dapat lesen pun kena beli lesen, pinjam lesen, sewa lesen daripada orang-orang yang dapat lesen banyak-banyak. So there is something wrong. Itu bukan Islam. Itu tidak menegakkan nilai-nilai suci kemanusiaan, keagamaan, kemasyarakatan, kenegaraan. Saya minta maaf pada Ustaz Syadi bila sebut nama dia. Tapi cuma saya nak stress point saya saja. So kalau katakan sensitif, kita boleh edit nama dia. So tapi the point is this. Kita perlu open our heart. Kita kena speak from the heart. Kita kena open our mind. Kita kena terima benda-benda yang tak sedap didengar. Kerana benda-benda yang tak sedap didengar itu kadang-kala adalah benar. Macam saya katakan, jadikan Kongres Melayu ini adalah kongres terakhir. Jangan salah gunakan kongres ini. Sebab kalau terakhir bermakna kita sudah berjaya. Kalau tak berjaya, kita terpaksa adakan kongres lagi. Itu saja. Kenapa dengar tak sedap pula? Dan saya sebut pula secara ekspres, saya tidak menidakkan perlembagaan yang memberi keistimewaan, dasar-dasar yang membantu. Saya sebut semua. Cuma itu yang mereka tak dengar. Cuma dengar kongres terakhir. Itu jadi pula isu. Ini pemimpin pula. Tahap pemimpin. So orang bawahan, apa dia orang faham? Dia ikut saja pemimpin lah. And that is the problem. Berbicara tentang soal Melayu, sejauh manakah Datuk T bersetuju bahawa kenyataan terbaru Tun Mahathir mengatakan dalam 10 tahun orang Melayu akan hilang di negara Malaysia? Tun Mahathir suka memomokkan orang Melayu. Sebab Tun Mahathir dia faham sangat Melayu cepat melatah. So dia cuma nak nak provoke saja. That is provocation. Takkan Melayu hilang dari negara ini? So hang tua masa dulu dah cakap dah. Sekarang kita cakap 10 tahun tak Melayu akan hilang dari bumi tanah Melayu. Kita ada Majlis Raja-Raja Melayu, kita ada Perdana Menteri yang dipertua Melayu, kita ada menteri-menteri Melayu. Hari ini demografi Melayu paling besar. Tanpa sokongan orang Melayu, jangan harap nak jadi Perdana Menteri. Bukan macam tahun 70-an, Cina dengan Melayu, 60-an, 50-an. Sebenarnya Cina lebih daripada Melayu. That's why kita masukkan Sabah, Sarawak. That's why kita keluarkan Singapura. Sebab demografi, politik perkauman tu, demografi. So hari ini nothing to worry. Kalau masih lagi orang Melayu ada kesangsian, ada ketakutan ataupun ketidakyakinan, that Malay got problem. Malay got no problem. That Malay got problem. Kalau Mahathir hari ini cakap Melayu akan hilang 10 tahun, Mahathir ada masalah. Anak dia disiasat. Melayu tak ada masalah. Tapi apa objektif dia? Sebab Mahathir takkan buat benda tanpa strategi. Mengapa politik dia nak memomokkan politik? Saya tak dapat baca hati dia lah. Itu Mahathir, dia sudah 90 lebih tahun. Dia masih kuat lagi, minda dia kuat lagi. Dia sudah jatuhkan berapa Perdana Menteri. So apa timbalan Perdana Menteri dia pun dia jatuhkan. Itu Mahathir. Tapi saya tidak, I don't worship him.
Selama ini saya ada pengkritik dia. Dan saya tidak setuju. Sebab saya lawyer, dia doktor. Bukan semua doktor tak betul. Tapi doktor ini ada yang tak betul. Tok lawyer. Betul ke status Tun ini kebal daripada perundangan? Saya rasa tak ada. Mana? Which saya tak ada peruntukan yang mengatakan Tun tidak boleh didakwa. Cuma dari segi politik saja. Mungkin he is an institution. Mungkin pengaruh dia. The reality tak boleh sentuh. Untouchable. Tapi tak ada kekebalan dalam undang-undang. Kalau salah, tetap salah. Raja pun ada undang-undang. Mana pula Tun jadi khabar? Ini semua politik. Sebab Tun is untouchable. Sebab kalau nak sentuh Tun, banyak masalah akan timbul. Inilah banyak masalah. Sampai ekonomi kita, bursa saham kita jatuh, nilai wang kita jatuh. Sebab pengaruh dia. Impact dia. That's why bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bukan senang nak siasat Tun. Bukan senang nak siasat Tun Dr. Mahathir. Sebab siasat aja, nak siasat Tun senang. Ekonomi jatuh semua lah. Buat Tun Dr. Lin Leong Si pernah bukan disiasat, dituduh melalui proses mahkamah telah dibebaskan. Bukan di NAA atas pendakwa raya, atas proses mahkamah. Tapi sebut tentang DNA ni, saya tahulah Datuk sekarang bukan mewakili MCA, cuma pandangan mengapa kelihatan pemimpin tertentu dalam MCA atau pemimpin tertinggi MCA lebih mesra dengan Hishamuddin berbanding Zahid. Lepas tu Setiausaha MCA pada 22 November 2022 perlu mengeluarkan kenyataan undi tak percaya kepada Zahid, nak pecat Zahid sebagai pengerusi BN. Saya rasa itu politik. Politik ni kita nak memahami orang politik payahlah. That's why rakyat Mahin sekarang semua dalam kebingungan. Sekarang kita cerita politik, kedai kopi dia orang tak mau cerita lah. Dulu masa bosku jadi Perdana Menteri, semua pakar politik. Semua nak ajar pula, tunjuk ajar bosku patut buat ini, patut ini. That is the problem. Bila kita pandai sangat, kita jadi pandai. So saya tak mahu pandai sangat lah. Itu politik. Tak ada komen lah. Itu politik. Itu melibatkan politik individu. Tapi saya nak faham perlembagaan Barisan Nasional. Kalau dua parti minta Zahid undi tak percaya, dia memang kena potong ataupun memang... Kita cuma boleh bubarkan Barisan Nasional. Mungkin kita boleh expel dan sebagainya lah. Tapi biasa bila kita sama ada kita tarik diri atau kita bubar. Tapi Barisan Nasional itu dari segi falsafah, perlembagaan, struktur dan sebagainya, is a very good party. Saya rasa Pakatan tak ada perlembagaan, struktur dan falsafah politik seperti Barisan Nasional. Tak ada parti. Barisan Nasional is the best party. Cuma sekarang persepsi orang ramai, amalan politik mereka. Macam misalnya masa dulu kalau Tun Mahathir, dia banyak dasar-dasar patut bawa kepada Barisan Nasional untuk bincang sebelum buat pengumuman. Dia umum dulu tanpa bincang. Bermakna salah bukan salah Barisan Nasional, salah bukan salah MCA. Salah Tun Mahathir menyalahgunakan kedudukan dia sebagai pengurusi Barisan Nasional. Dan kita pula kalau nak gaduh, sama ada bubar tarik diri. So kadang-kala terpaksa kita menerima situationship. Keadaan itu. So bila orang tak faham MCA gadai, pemimpin MCA gadai, tak ada. Cuma antara orang cakap nak luah mati bapa, nak telan mati mak. So we have to make a decision. So sekarang DAP dalam situasi MCA. Baru DAP nampaklah. Sekarang lebih MCA daripada MCA. Apa yang Datuk masukkan DAP biawak hidup UMNO dulu? Saya pernah kata dia biawak hidup UMNO. Rasanya pernah kalau kenyataan. Sebab Lokman kata kita biawak hidup. Sebab DAP memang kalau you tengok dia menonggang atas personality Melayu. Saya pernah tulis artikel dalam Utusan Malaysia. Sekarang Utusan Malaysia sudah tutup, tak dapat nampak artikel tu. Tapi artikel dia asal dia menonggang atas tokoh-tokoh Melayu. Atas QPEX, Zainal Rampak, atas Labour dan sebagainya. Masa itu orang politik memang tak mahu masuk DAP.
Tapi DAP tarik NGO. So DAP memang window dressing Melayu. Sampai sekarang. So bila saya cakap bahawa DAP memang memperkudakan personality Melayu. Lepas itu dia hantam Anwar Ibrahim. Bila Anwar Ibrahim jadi ketua pemuda UMNO, Anwar Ibrahim jadi timbalan menteri. Bila Anwar Ibrahim keluar, dia terima. Tengku Razali bila jadi Menteri Kewangan kena hantam. Bila dia lawan dengan Mahathir, Semangat 40 Aman terima. Lepas tu DAP memang biawak hidup. Dia akan menonggang atas personality parti Melayu dan sebagainya. Sebab DAP ketandusan sokongan orang Melayu. Kalau nak jadi kerajaan, perlu sokongan orang Melayu. So, that's why saya mempertikaikan keikhlasan DAP, perjuangan DAP. MCA kita ikhlas. Walau orang Cina tak suka, kita akan cuba mendidik mereka. Cuma bila pendidikan kita itu tak sampai, kita kalah pada propaganda DAP. Itu saja. Tapi sejauh mana Dato' bersetuju dengan pernyataan Tri Sakok bahawa MCA sudah sesat dan MCA perlu keluar daripada BN? Saya pun mengatakan MCA memang sesat. Dari politik susah sekarang siapa tak sesat? Seluruh negara Malaysia sesat. We don't know where we are heading to. Hari ini DAP boleh kahwin UMNO, esok bila nak cerai. Saya suka ni. Saya suka statement ni tu. So kita tak tahu, kita sesat. Bukan saja MCA sesat, Tri Sakok dia anti ni memanglah dia sokongan banyak, penyokong banyak sebab banyak dia orang propaganda parti dia kuat. Dari segi propaganda, permainan emosi perkauman memang sudah masuk hati orang. Tapi sokongan yang you got the majority support doesn't mean you are right. Kalau saya kalah, tak semestinya apa yang saya cakap saya tak betul. Sebab saya cakap betul, you tak suka dengar, dia hari kalahkan saya. So, the fact is, saya setuju. Tapi pemimpin parti politik tak setuju MCA sesat. Saya setuju. Tapi bahkan saya tak habis cakap. Bukan saja MCA sesat. Kita seluruh negara kita sekarang ke dalam kesesatan. Betul tu. Sebab dulu UMNO dengan DAP pun bermusuh berpuluh tahun. Tapi tiba-tiba boleh duduk semeja, boleh dalam satu kerajaan. Siapa yang memulakan asalkan bukan DAP? Asalkan bukan UMNO. Dan UMNO pula asalkan bukan DAP. Sama jugalah. Melayu balik kampung. Cina balik tongsan. That sort of extremism. So saya cakap, saya tak setuju. I am always a moderate. Saya adalah golongan yang sederhana. Bila saya sederhana, orang Melayu tak suka saya, orang Cina pun tak suka saya. Sebab kita sederhana. Sebab orang ramai, dia suka kita jadi radikal. Kita nak kena memihak. Apabila kita tidak memihak, kita akan jadi mangsa tengah-tengah. Kita akan mati tengah-tengah. So that is a problem bila kita mengatakan tadi apa yang dikatakan soalan tadi tentang apa ni semua dulu ni kita ni bergaduh tapi tiba-tiba dia boleh menjadi DAP dengan so that is a problem. Sekarang golongan atas dapat tidur sama-sama berkawat tapi bawah tak dapat terima. Itu kawat. That's the masalah. Saya konflik sekarang. Walaupun PKR, DAP, Pakatan dengan Barisan Nasional bersatu, patut undi kita lebih. Tapi undi kita kurang. Dalam beberapa pilihan raya kecil. Ini menunjukkan ada masalah. Dan bagi saya, secara analitik saya, DAP adalah masalah dia. Orang mesti tak percaya pada DAP. Cakap macam mana pun. Pengurusi Barisan Nasional, Presiden UMNO, Menteri Besar cakap macam mana DAP baik. Ramai orang Melayu, ini macam tak ikhlas, hipokrit. That's why DAP kena taubat. Nak taubat, minta maaf. Nak minta maaf sebelum mesti tindakan kemaskinikan website mereka. Tapi mungkin politik strategi berbeza. Mungkin kalau Datuk kata orang Melayu tak percaya kepada DAP, tapi DAP takkan bertembung, dia takkan bertanding di kawasan Melayu. Dia dapat 95% non-Melewut, dia bergabung dengan parti UMNO. This is the best gabungan kan? Saya lupa. Saya nak jawab kenapa Teresa suruh MCA keluar. Sebab Teresa nak kahwin UMNO cepat-cepat. Selagi tak kahwin UMNO, mereka tak akan jadi kerajaan. Mereka menjadi kerajaan sementara. Bila-bila boleh cerai, nanti UMNO kahwin lain. UMNO boleh kahwin PAS, UMNO boleh kahwin banyak lagi. Then, kalau UMNO kahwin, UMNO is like dia lah jantan. Walaupun kursi kurang daripada DAP. DAP adalah betina dalam politik. Minta maaf lah. They act like a
woman. Of course, they are the biggest. Dulu dia cakap MCA, betina, MCA betina, UMNO. Kenapa UMNO jantan? Sekarang MCA betina sebab kita kerusi kurang. UMNO, with or without MCA, UMNO tetap akan menerajui kerajaan. Tetapi hari ini DAP, kalau separuh DAP yang 40 orang itu, 20 saja gaduh, kerajaan tak wujud. That's why MCA DAP is very powerful. Tapi nampak kejantanan mereka tak? Apa yang janji-janji mereka yang telah mereka orang cakap fulfill. Tapi sejauh mana Datuk bersetuju? Because yang semua yang Datuk cerita tentang adalah sentimen DAP. Cuma if we to be objective, ramai yang berpendapat bahawa prestasi menteri-menteri DAP sangat perform, terutamanya Anthony Loke. Sampai Sultan Johor dia diwawancara dengan Straits Times Singapura, dia pun kata Anthony Loke is the best performing. Kalau nak berbanding dengan MCA dulu kan, Transport Minister Bikasio pernah jadi tapi tak pernah dipuji pun. Bila dipuji? Siapa yang memuji? Atas apa dia dipuji? Dia buat siasatan James Bond saja sudah dipuji. Apa lagi? Saya punya yang transit itu dia tak lagi melawat untuk KIA punya sampai sekarang that train tak beroperasi berapa tahun dah. Puji atas apa? So atas PR dia memang dia bagus. Atas publicity dia bagus. Sama juga hari ini. That's why saya tak setuju sangat dengan social influencer. Kita ada kawan PhD buat catatan, belajar, sudah mengkaji dengan teliti topik dan isu, dia pakar. Kita tak dengar dia cakap. Kita tak mau baca apa dia tulis. Walau dia tulis semua fakta. Kita dengar seorang social media influencer. Tingkatan 5 aja. Dia cerita semua orang, like. Semua setuju. Sebab dia ceronokkan hati kita. So, that is the problem. Sekarang hari ini, we are actually getting disorderly. Kita terombang-ambing disebabkan kita tidak ikut disiplin, susunan dan sains. Tapi bukankah kerja-kerja PR yang sebegini yang patut MCA buat? That's why MCA dia punya PR ni lemah. That's why orang nampak lemah. MCA kalau boleh semua kita mau buat. Tapi apa kita boleh buat? Kalau kita buat cakap saja sikit-sikit, orang UMNO sudah melatah. So kalau nak tegur pun tak boleh. So, kita tak mau gaduh depan orang ramai. Ini macam ibu, bapa dengan mak. Takkan hari-hari gaduh depan anak-anak. So, tapi DAP mau MCA dengan UMNO gaduh. Faham? You see my point, analogy. So, banyak benda yang kita nak buat, kita tak boleh buat. Banyak benda lagi sekarang, DAP mau buat. Tapi dia tak boleh buat. Sebab dia mengharapkan sokongan orang Melayu. That's why banyak orang Melayu tak percaya pada DAP lagi. Belum lagi percaya. Satu orang saja cakap DAP bertaubat. Tetapi orang tak percaya sebab apa? Sebab ada asas. Dia punya web dia belum lagi kemas kini. Perkembangan dia masih lagi. Dia tak boleh tutup-tutup dengan deklarasi baru. Hari ini cakap ini, esok cakap ini, esok lusa cakap ini. Ini orang cakap ini pusing-pusing. Orang tak terima. Orang tak percaya. The problem is confidence. Betul kenyataan Datuk paling win hari ini ialah semua kita dalam kesesatan. Yes. Memang kita dalam kesesatan. Politik dah berkecamuk. Tapi misalnya kita letak diri kita, kalau kita jadi YDPA, jadi Agung, berdepan dengan perikatan, cakap macam ni, berdepan dengan PH, bercakap macam ni, tak tahu kadang-kadang. Sebenarnya Tuanku Abdullah ini, Sultan Abdullah ini adalah seorang Agung yang berdepan dengan cabaran dinamika politik yang paling dahsyat. Datuk setuju, dan macam mana dia handle perkara tu, saya rasa dia ada seoperasi yang begitu hebat. Actually, yang di Pertuan Agong, Tuanku, dia mempunyai kebijaksanaan. Kalau tengok dia tak banyak cakap, Tuanku tak banyak cakap, banyak dengar. Dan Tuanku dengar, dia banyak hadam. Lepas hadam, dia cek lagi, dia buat kerja teliti, disiplin, rajin. Cuma persepsi orang, raja tak buat kerja. Tuanku kerja, bila Tuanku menjawab, kerja dia bertimbun-timbun. So, kebijaksanaan Tuanku, institusi diraja telah menyelamatkan negara kita daripada diporak-perandakan oleh orang politikus. Kalau tidak, mesti kita banyak demonstrasi lah, mesti banyak gaduh lah. Tuanku sampai dapat tukar 3 Perdana Menteri, sekarang 4 Perdana Menteri, tanpa apa-apa peristiwa. Kalau kita fikirkan tahun 1969, itu baru sikit saja kekalahan
Masih lagi menang Tunku Abdul Rahman. Kita pula bergaduh. Sebab Tun Mahathir banyak provokasi. Tulis Melidilma, surat terbuka dan sebagainya. So, hari ini kita kena kurang dengar apa yang dikatakan oleh Tun Mahathir. Kita kena lebih banyak memahami jiwa, hasrat Tuanku titah kerajaan perpaduan. Hala tuju itu. Dan kita akan dapat memendapkan emosi-emosi yang tidak matang. Kita dapat mematangkan kita punya nilai-nilai politik dan juga kita boleh mengadakan susunan yang lebih teratur. Berbalik supaya kita dapat move forward. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Kita akan jadi lebih teruk daripada dulu Indo-Indo-nya. Indo-China, Indonesia semua di belakang kita. Satu hari kita akan di belakang Indonesia, Indo-China. Sebab Datuk pun orang Pahang. So mungkin Datuk dah lama kenal kan. Sultan Abdullah dia pun Sultan Pahang. So daripada pemerhatian Datuk ni, apa lagi kelebihan, keistimewaan Sultan Abdullah ini? Kesabaran, kebijaksanaan. Kalau kita tengok yang di Pertuan Agong adalah Tengku Mahkota yang terawal. Tetapi yang menjadi sultan terakhir. Jangka masa. Tapi sabar. Tuanku tak melatah. Tuanku tak cakap apa-apa. Dia main peranan. Bila jadi Tengku Mahkota, main peranan Tengku Mahkota. Sampai masa terus jadi agung. Dan kalau kita tengok dari segi pengalaman, dia belum sempat jadi sultan setahun dah jadi agung. Tapi kebijaksanaan. Dan itulah yang lain. Jiwa, kebijaksanaan, keikhlasan. Itulah bezanya. Dan banyak rakyat kena menteladani. Yang di tuanku bukan kita nak menjunjung tuanku. Tapi memang ini perlu diteladani. Kita ada Perdana Menteri 22 tahun, 22 bulan. Tetapi kalau perangai macam itu, kita mahu lebih ramai macam itu. Provokasi hari ini cakap India tak setia. Atas apa? Kenapa tiba-tiba pick on the Indians? Dulu Cina. Sebab sekarang kalau kita marah Cina, orang Melayu tak telan. Sebab ramai Melayu sudah kahwin Cina, jadi rakan kongsi Cina, sudah akrab dengan orang Cina. Tiba-tiba orang India jadi sasaran. I think that's wrong. We should not pick on the weak. Di awal episod tadi, Datuk pernah bercerita tentang cerita-cerita politik lah. Ini cerita-cerita coffee shop talk. Ini bukan fakta. Ini bukan kita tahu realitinya. Datuk pernah bercakap disebabkan waktu zaman DMB itu membayangkan bahawa Tun Mahathir dengan Tun Daim dia banyak membolot kekayaan negara. So apakah modus operandi dia? Apakah cerita-cerita politik, cerita-cerita dongeng dekat luar? Saya tak boleh cakap sebab saya bukan SPRM, saya tak siasat, saya tak dapat faham, tetapi itu orang cerita-cerita pasaran. Kadang-kadang cerita pasaran orang cakap there is no smoke without fire. So dan kalau kita tengok masa dulu memang banyak benda-benda dilakukan dan diperisaikan dengan akta rahsia dan sebagainya. So many salah guna kuasa untuk power. So I think benda itu kita biarlah institusi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kerja. Cuma kalau benda ini tak jadi, takkan Perdana Menteri nak buangkan masa untuk buat siasatan. So bermakna kalau benda ini berlaku, berpuluh tahun, kita sebagai satu negara tak ada yang mempunyai agama dan juga menjadikan agama kita sebagai kita punya flagship. Kita tidak tegak memperjuangkan kesucian. Then something is wrong. Tapi berbicara tentang politik jantan, kalau nak siasat Tun M pun, Anwar memang bermusuh dengan Tun M. Why dia orang perlu target anak dia pula sekarang? Adakah adil untuk bawa keluarga dalam isu siasatan? Sebab melibatkan anak. Kalau sudah melibatkan anak, kita tak kisah anak, isteri ke, kawan-kawan pun kena. So saya rasa apa yang berlaku pada hari ini adalah disebabkan kita membenarkan ia berlaku berterusan. Dan hari ini jatuh nilai wang, kemiskinan ramai rakyat Malaysia, bukan saja orang Melayu, orang Cina, India semakin ramai, adalah disebabkan kita membenarkan penyalahgunaan kuasa. Kita membenarkan, kita mengadakan justifikasi. Konon
Macam bila kita katakan orang-orang sekian-sekian ini rasuah. Barisan Nasional sudah rasuah 60 tahun, sekarang dia rasuah tak apa. That is kind of psikologi yang kita ada sekarang. So berbalik kepada 3R. Saya rasa kita kena memberi ruang perbincangan secara ilmiah, bertanggungjawab dan berdisiplin. Isu-isu yang ada hubung kait dengan 3R. Kita jangan blanket tabu, no 3R. Sebab itu akan menyebabkan dan mendatangkan lebih banyak masalah 20 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Apabila kita tidak mendedahkan orang ramai untuk mengadakan conversation on 3R secara bertanggungjawab dan secara ilmiah, berdisiplin dan bertanggungjawab. Discussion should not be a taboo. Intellectual discourse, orang yang tak ada intellectual level tu jangan masuk campur. Ini kita belum habis cakap saja sebelum mukadimah, dia sudah marah, nak ambil keris dan sebagainya. Inilah UMNO selalu buat. Berbicara tentang soal ilmiah, kita belum masuk topik tentang polisi. Sejauh mana Datuk bersetuju dengan polisi penstrukturan semula subsidi? Maksudnya dia tarik daripada T20 bagi B40 sebab sebagai parti politik MCA kan, dia mewakili kaum Cina. Kepercayaan umum lah yang paling terkesan adalah orang Cina because most T20 and M40 are non-Malay. How true is this statement? Saya rasa banyak keputusan kerajaan, they are the government of the day. Let them rule. Dia buat keputusan. Tapi kerajaan pula juga, dia dapat mandat dari rakyat, kena mendidik rakyat. Kena consult stakeholders. Jangan suka-suka buat keputusan ini esok. Belum lagi buat kajian sudah buat keputusan. Orang ramai tak faham sudah buat keputusan. Bila keputusan baru dapat, ada impak pada orang terkena-kena orang tertentu. Bila kita buat U-turn. I think that is the problem with the current government. Orang yang tak mempunyai kematangan, pengalaman, cepat nak, orang cakap new broom sweep clean, tapi kadang-kadang kita sweep clean nak dust keluar. Sweep kena sapu dengan baik, cara baik, jangan sampai berterabur, abu berterabur. I think that's something which we have to learn. Ini bahasa. Bukan nanti pula jangan orang cakap, YB ni mana boleh bawa penyapu lah semua. Itu cuma kiasan saja. Sebenarnya tu kita tak sadar. Kita dah berbicara tentang isu ni dalam sejam 15 minit tu sebenarnya. So ada yang tulis dalam kita punya podcast ni tu untuk bertanya Datuk pandangan last kali soalan tentang isu antarabangsa. Bagaimana strategi Anwar hubungan Malaysia dengan China? Dapat pelaburan 68 bilion, dapat FDI, dan kadang-kadang hubungan tu pula seolah-olah memberi mereka satu privilege berdepan dengan isu Laut Cina Selatan. So, macam mana sebenarnya daripada aspek geopolitik dan apa yang terbaik untuk Malaysia dalam menjaga hubungan dengan China ni? See, politik melibatkan deal. What is the deal, Mihai? Apakah kita give and take? Kita nak sesuatu, kita kena bagi sesuatu. That is the deal. So kalau kita tengok dari segi ekonomi, kita memang memerlukan penlibatan negeri China. That's why masa bosku, bila bosku rapat sangat dengan negeri China, kita memomokkan orang-orang Melayu. Konon kita nak gadai negara ini kepada China. Ini yang Mahathir buat. Dia pergi Kuantan itu, Maikip, dia tengok, ini China semua dapat. Tapi hakikatnya, kita tidak boleh mengenepikan negara China. Kalau kita, ekonomi come first or politik come first. Kalau hari ini rakyat kita sengsara, makan pun tak cukup, apa politik pun dia tak kisah. Dia nak makan, periuk mangkuk. So, first thing, kita nak menghala kepada Amerika yang lebih politik daripada ekonomi, ataupun nak menghala kepada negeri China. Sampai Australia pun sekarang mula dah. We have to be friendly to neighbours. Dulu dia confrontational dengan negeri China. Sekarang dia soften. Dia use that we have to be friendly with neighbours. Bermakna mereka juga mula memeluk negeri China. So berbalik, landasan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk menghadap dan juga untuk menyembah dan juga mendampingi negeri China adalah demi ekonomi negara. Sebenarnya kita dah tahap
keakraban kita dengan negeri China dan juga kerjasama ekonomi dan sebagainya, bantuan sokongan negeri China wujud sebelum ini dah. Zaman Melaka lagi. Bukan sangat Melaka, Tun Razak melawat negeri China. Itu yang menyebabkan bila bosku banyak mendapat keistimewaan dari negeri China. Negeri China hantar ambassador dia yang terkanan. Southeast Asia ke Malaysia. Bukan ke negara lain. Sekarang mungkin hantar ke Jakarta dah, bukan ke Kuala Lumpur. That's why we lost it. Kita lost it, sekarang kita baru nak, orang cakap nak crawl back. Crawling back tu bagus. It's good for the country, it's good for the people, it's good for our future. Saya ada dua soalan terakhir lah. Sebab kebetulan berbicara tentang bosku. So adakah apa mesej atau pandangan terakhir Datuk T mengenai bosku? Adakah Datuk bersetuju bahawa bosku sepatutnya dia dapat pengampunan diraja ataupun tidak? Kalau kita tengok dulu Datuk Harun Idris, Mokhtar Hashim sampai bunuh dan sebagainya pun maafkan. Perdana Menteri pun diampunkan. So ampun itu kita kena hormat pada institusi yang di Pertuan Agong. Sebab dalam perlembagaan itu adalah bidang kuasa yang di Pertuan Agong. So kalau yang di Pertuan Agong berpendapat sudah sampai masa Datuk Seri Najib sudah bertaubat dan dia pula juga banyak juga yang many credit, banyak benda baik yang dia dah buat, banyak budi pada yang perlu kita beri pengiktirafan. Itu kebijaksanaan tuanku. Kita jangan mempolemik atau mempolitikkan. What do you think is the jasa-jasa Najib? Saya banyak. Kalau kita tengok dia dari segi kejituan dasar-dasar ekonomi dia, kalau kita tengok misalnya keakraban dia dengan ECRL, dia tengok dia banyak pada ekonomi pada LRT dan sebagainya, transformasi. Kita jangan cakap dengan Najib, kita berbaca transformasi. Apa yang dia cakap dia buat. Cuma satu saja kesalahan dia 1MDB. Itu pun banyak institusi terlibat. Itu lebih pada kecuaian. Banyak lagi patut dihukum dan dipenjarakan. Itu yang saya cakap. Sebagai seorang yang berlatar belakang undang-undang, kalau kita nak hukum Najib, kita kena hukum orang-orang lain juga yang menyebabkan isu ini berlaku. Banyak lagi orang bertanggungjawab. Kenapa Najib seorang? So kalau kita dapat mengampunkan orang-orang yang menyebabkan ini berlaku, dan kalau sampai masa kita terpaksa juga memberi pengiktirafan, Datuk Seri Najib pernah menjadi Perdana Menteri kita, banyak berbudi, banyak juga melaksanakan kebajikan dan kebaikan pada sampai infrastruktur kita, struktur ekonomi kita transformasi. Dan juga kalau kita tengok dia banyak yang dia baik. Saya tak mahu puji-puji sangat, nanti pula orang cakap saya ada terhutang budi. Saya apa pun tak dapat. Bahasa Najib saya tak ada, dia menerajui Barisan Nasional, saya tak jadi calon. 3 penggal pun saya tak jadi calon. Saya tak pernah jadi Timbalan Menteri, tak pernah jadi senator, tak pernah jadi apa-apa pun. Tapi saya adalah tetap bekerja demi politik, demi negara, demi rakyat. Itulah panggilan saya. That is my calling. Saya kerja tanpa apa-apa expectation. Dan saya tak pernah jumpa Datuk Seri Najib secara peribadi. No, we don't know him. Sebab we are too far away. So, tetapi as a layman yang tengok, saya rasa setiap orang ada salah silapnya. Bila kita hukum, bila saya cakap kita budaya orang Melayu bermaaf-maafan, ada sampai masa kita perlu kalau ada taubat dalam agama, dalam budaya, we need to give forgiveness. Tuhan Allah ataupun orang cakap Tuhan is Maha Pengampun. Okay. The last question, soalan terakhir daripada saya ialah, pandangan ini pandangan peribadi. After that anda dapat ulasan dan pandangan daripada Datuk. Pandangan peribadi saya, MCA tak ada masalah because it's a party. Dia bukan benda yang bernyawa. Yang masalah tu pemimpin ke atas. Ini pandangan peribadilah. So bagi saya senarai top 5 MCA pun, seorang yang lebih berkarisma sekarang, panglima perang, lebih berkualiti nampak Wee Ka Siong seorang aja.
Tapi daripada timbalan hingga naik presiden sampai keseluruhan pemimpin MCA itu nampak betina sangat. Lebih betina daripada betina yang kata DAP tadi. So for me, kalau begitu, apakah masa depan MCA? Because kalau tidak silap saya, ini adalah Wee Ka Siong last term as president. And when dia akan bertamat presiden, dan lepas tu siapa pula yang Datuk rasakan bakal mengambil alih pucuk pimpinan ini? Dan apakah masa depan MCA dengan senarai kepimpinan yang begitu lemah sekarang? Sejak bila Presiden MCA tak ada masalah? Zaman Tun Tan Siew Sin, mereka kata dia tak tahu bahasa Cina. Sebab dia baba. Then Lee San Chun dia cakap, oh dia tak ada pendidikan, dia Form 5, Form 3 saja. So setiap Presiden MCA, DAP akan masalahkan, mencari masalah pada. Walau Presiden MCA, we are not perfect. Tak sempurna. Kita ada kelemahan dan sebagainya. Tapi MCA bukanlah seperti DAP. DAP, Lim Kit Siang genggam DAP berpuluh tahun. MCA, leaders come and go. Kalau Ka Siong pergi, akan ada orang lain. Cuma dari segi struktur, MCA terlalu besar. Kita punya base terlalu besar. Kita terlalu demokratik. That's why bila sampai pilihan dapati, dia akan jadi lebih politik. Dan orang cuma tengok pergaduhan saja. Wahal semua parti gaduh. So, MCA tetap adalah satu institusi parti politik yang mempunyai jiwa kesederhanaan, kemajmukan dan demi pembangunan. Kalau ada apa-apa individu ada masalah, itu individu. Parti tak pernah nak menidakkan keistimewaan orang-orang Melayu, nak menjadikan bahasa Cina sebagai bahasa rasmi. Cuma dalam perlembagaan kita mempertahankan hak kita, kebebasan kita untuk mengamalkan bahasa ibunda yang juga termaktub dalam perlembagaan. Jadi perjuangan MCA adalah atas landasan perlembagaan, bersesuaian dengan ekosistem kemajmukan negara Malaysia. Jadi MCA tak ada masalah. Cuma DAP memasalahkan MCA. Dan selalu membuat provokasi perkauman, kebudayaan. Dan kalau kita cerita Tung Chau Chung, kebanyakan mereka penyokong DAP. So dia orang dulu saja-saja mengadakan masalah. Tengok sekarang DAP sudah berkuasa, sudah tak ada tuntutan UEC. Sebelum itu hari-hari siapa jadi timbalan Menteri Pendidikan MCA akan jadi sasaran. So that is the problem. The problem is not with MCA. The problem is with politics. MCA cuma adalah satu landasan, satu platform. It's just a vehicle. Tapi dari segi kepimpinan MCA, kita dah ada 2 term atau 3 terms atau 9 years. So Wee Ka Siong akan habis. Cuma sekarang siapa jadi pemimpin, anybody can be a leader. Dan MCA, orang kata MCA is not relevant. DAP is relevant. So kita kena fokus DAP. Kita kena cari, jangan social media cakap Anthony Loke adalah menteri yang terbaik. Kita semua ikut saja. Kita kena more kritikal. Dia terbaik. Apa yang dia buat? Spy jadi James Bond. Tak ada. We want more. Apakah dasar-dasar? Bukan yang main politik saja. Main politik. DAP pakar main politik. Ramai orang Melayu sekarang sudah tukar mindset, bertaubat DAP. Kalau DAP tak jadi kerajaan, mungkin kamu tak cakap dia bertaubat. Dan betul-betul last question, apakah strategi MCA yang dari dulu dia orang very good in managing finance ataupun very good in doing investment sampai hari ini boleh bernilai 2 to 3 billion, sebuah parti politik yang bernilai 2-3 billion? Itu satu salah tanggapan. Kekayaan MCA banyak pada universitas, harta benda. Tapi itu amanah. Kita amanah untuk pendidikan. That's why kita ada banyak wang, menunjukkan pentadbiran kita bertanggungjawab. Amanah kita ada. Salah guna tak wujud. Bukan seperti DAP penyokong DAP, MCA banyak rasuah. Kalau rasuah, Tunku Abdul Rahman College tidak akan jadi universiti, buat universiti sendiri. Kerajaan cuma tolong berapa saja, subsidi berapa.
We need hundreds of millions tapi kerajaan subsidi 2-30. Tak, maksud saya bukan MCA rasuah. Maksud saya apakah Saya cuma cerita MCA very good MCA managing. tak rasuah, that's why boleh ada utang. They can so invest kekayaan invest in the Star, invest in Matang, Huara Mountain. actually MCA lebih dari itu. Masa itu kita Sime Darby, kita punya UMBC Bank, kita punya, sebab masa China memang budaya mereka, their culture is business. So MCA pun masa itu persatuan kebajikan, association, bukan political party. Tapi kita tukar jadi political party supaya dapat kerjasama jadi rakan kepada UMNO supaya dapat memerdekakan, membebaskan negara ini dari belenggu penjajah. That's why peranan kita. Tetapi memang dari segi rangkaian kita, kalau kita kaji MCA, dulu ramai orang kaya MCA. Dia masuk MCA sebab dia nak kerjasama dengan kerajaan. Dia akan sumbang wang dan sebagainya. Dia akan main peranan sampai orang komunis tembak. Dulu dia anggap kita sebagai traitor. Inilah latar belakang. Tapi orang tak cerita sekarang MCA traitor. Dia tak faham mengapa MCA dipanggil traitor. Sebab kita tidak sehala dengan perjuangan komunis. Kita sehala dengan kerajaan. So traitor itu comes from there. Tapi sekarang kita nak cerita, orang Cina bukan nak dengar. Dia cuma nak marah kita traitor saja. Dan traitor itu jadi traitor sebab kerjasama dengan UMNO. Sekarang DAP kerjasama dengan UMNO, sudah tak jadi traitor dah. Itu that's a problem simplicity. Ini masalah ketidakmatangan politik. Masalah ketidakfahaman hakikat sebenar dan mempercayai hakiki yang telah di orang kita orang been spin selama ini. That is a problem. Many people they are affected by spins. Saya cerita benar. Saya berani kalau Anthony Loke nak berbahas tentang apa yang saya kata, boleh. Siapa DAP nak kata. Tapi mereka biasa tak berani. Mereka cakap MCA, you jangan cakap banyak, dia sudah tinggal kerusi. You sudah tak ada keyakinan orang Cina. Orang Cina tak percaya pada MCA bukan sebab tak percaya pada MCA. Dulu DAP kata, jangan sokong MCA sebab mereka adalah kuncu UMNO. Bukan Cina tak percaya MCA. Kami percaya MCA tapi sebab tak mahu UMNO. That's the reason. Tapi sekarang sudah pusing, Cina pun tak percaya MCA. Ini satu pusing. It's a spin. So, saya cakap pun saya baru ingat. Dulu memang orang tak sokong MCA. Saya ramai orang. You all do very well, you work very well, we support you, you are very good. Tapi your problem is UMNO lah. Itu saja. Ini Hisham Budina bawa keris. Itu dia. Ini Teo Beng Hock, dia dimatikan oleh, dibunuh oleh orang Melayu. MCA tak pergi bela dia. Sekarang giliran DAP pergi bela lah. Belum taubat. Taubat minta maaf. Teo Beng Hock adalah kes individu, bukan kes institusi. Bukan peranan SPRM untuk bunuh orang-orang yang disyaki. Itu kes individu. Kita politik kan. Sampai derma, sampai sekarang isteri Teo Beng Hock, keluarga dia pergi cari DAP, tak mahu orang tak mahu jumpa. That is a problem, mainan politik. Terbaik tu. So hari ini kita semua dapat disajikan dengan satu penerangan ataupun pencerahan yang cukup bernas. Kita dah tahu sekarang apa perjuangan Datuk T. Lian Ke yang selama ni pelbagai tomahan yang cakap resis, suka bicara tentang isu sensitif. Sebenarnya beliau adalah seorang yang sangat proaktif dalam banyak isu. Gerak kerja dia lebih sesuai, kita boleh panggil macam sukarelawan politik yang tak kerja apa-apa jawatan, yang tak kerja apa-apa tapi ingin berkhidmat untuk rakyat. Jadi sebenarnya masa sejam ni channel tak cukup bersama Datuk T. InsyaAllah kita akan bawakan kepada anda pada episod yang akan datang. Banyak lagi hal kita nak korek dengan Datuk T, InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua peminat-peminat Cakap Hub kerana setia bersama-sama dengan kami untuk sama-sama kita dengarkan tadi bicara dan kupasan yang tanpa sebarang tapisan. Sekian, jumpa lagi. Salam hormat, salam ceria.